Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala la haula wa la quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sa'arna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayrakan wa kunna fa'ilin. Jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang diberi kepada kita, nikmat dapat kita mengenali Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala hingga tidak ada lagi rasa keakuan diri, dan bertambah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita pun mendapatkan didikan akhlak langsung juga daripada Nabi SAW, dan terus dari Allah Subhanahu wa taala hakikat sebenarnya. Jadi tidak lain kita ini dianugerahkan kepada Allah, iaitu nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup, di mana hidup itu kita faham untuk menceritakan ataupun bukan menceritakan, tetapi kita untuk sebenarnya mengikuti apa saja yang telah disusun, kisah-kisah kita ni, skrip-skrip kita ni, cerita-cerita kita ni, semuanya telah ada lengkap hingga akhir cerita kita macam mana keadaannya. Semua berada di dalam kekuasaan Lauh Mahfuz Allah Ta'ala, daripada awal kejadian kita, penciptaan kita, hingga penghabisan, semua berada dalam genggaman Allah, berada di dalam ilmu Allah. Jadi kita ini mengikuti sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kiranya kita benar-benar sudah mengenali Allah, mengenali diri kita, maka kita sentiasa mengikuti sistem Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita tidak mengenali diri, tidak mengenali Allah, kita jahil tentang Allah, kita mengakui kita mengikuti sistem kita sendiri. Walaupun kita mengatakan kita ikut sistem Allah, tetapi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, tetap juga kita tak mengikuti sistem Allah. Tetapi kita telah mengingkari sistem Allah Subhanahu wa taala. Betapa biadabnya, betapa tidak berakhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai-bagai peluang, berbagai-bagai perumpamaan, tetapi kita tutup, kita cari jalan berbalah-balah dengan Allah supaya kita terus berada di dalam kesesatan ataupun berada di dalam kerosakan. Kita berada di dalam azab, kita berada di dalam kerugian, tetapi tetap juga kita tidak sedar. Jadi itulah perlunya kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita faham bahawa kita sentiasa mengikuti sistem-sistem Allah Subhanahu. Tapi kalau tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, terus berada di dalam keadaan ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Tuhan, aku berkuasa, dan aku yang paling tinggi, aku boleh berkuasa macam-macam. Allah bagi. Tak malu ke? Yang kita bercakap nak melawan Tuhan ni, nak mengaku Tuhan tu tadi, kita ni sebenarnya siapa yang bagi kita hidup? Siapa yang bagi kita kudrat? Siapa yang bagi kita kehendak?
Tak malu ke siapa yang bagi kita ilmu? Siapa bagi kita kalam yang kita nak bercakap begitu? Siapa yang bagi kudrat yang kita rasa kita yang boleh mengangkat? Dan kita tidak sedari seolah-olah lama-lama kita biarkan, kita rasa macam itu hak milik kita. Hak milik kekal. Tu tadi. Kita kata kudrat yang ada, hidup yang ada itu hak milik kekal. Aku boleh buat suka hati aku. Sebab Allah telah berikan kepada aku. Tapi tak malu ke kita? Allah bagi peluang lagi. Patut kita bersyukuri nikmat Allah. Bertambahlah kita berakhlak. Setiap pergerakan kita, setiap nafas kita turun naik, setiap pemikiran ilmu-ilmu kita, kita sandarkan kepada Allah semuanya. Tambah lagi banyak ilmu, bertambah lagi kita takut, kita rindu kepada Allah, kita berakhlak baik dengan Allah. Kerana Rasulullah SAW dia utus tak lain untuk memperbaiki akhlak manusia. Kerana pada zaman ini, zaman Nabi SAW itu, manusia paling jahiliyah. Kalau jahil aja tak apa lagi lah. Jahiliyah ni maknanya dah sangat teruk. Kalau orang tu main judi ni kaki judi. Kalau judi ada jahil. Kalau kafir, kalau misal kata kaki judi ni, dah taik judi, maknanya itu dah jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad SAW ni memperbaiki akhlak manusia dah teruk jahiliyah. Dah teruk sangat sampai dah mengaku Tuhan dah apa tak sedar. Tu tadi. Sampai dah mengaku dah tu tak sedar dah tu. Orang kalau kena rasuk masuk hantu tak apa lagi, dia sedar dia rasuk. Tapi dia jadi manusia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia rasuk keakuan diri, itu lebih bahaya lagi. Kembalilah. Sebelum nyawa kita cabut, dia tak ada masa lagi untuk kita memperbaiki akhlak kita. Jadi Rasulullah tu dah dididik, akhlak Rasulullah tu daripada lahir, daripada kecil lagi dah dididik. Lahir dia bapa tak ada. Kemudian berapa tahun, 7 tahun berapa? Rasulullah, mak dia pula wafat. Berebut-rebut malaikat nak jaga Rasulullah SAW, nak didik. Malaikat nak didik. Kalau malaikat didik jadi baiklah kan. Tu tadi. Semua orang-orang maknanya manusia-manusia suci semuanya nak didik Rasulullah SAW. Sebab apa? Rasulullah manusia yang maknanya pilihan Allah. Apa pilihan? Sebab memang kita lihat cerita pun, Allah nak jadikan cerita Nabi Muhammad SAW. Bahawasanya siapa-siapa pun tak boleh jaga, tak boleh nak didik, malaikat pun tak diizinkan. Siapa yang nak jaga? Allah tu sendiri yang nak mendidik akhlak pribadi Rasulullah. Jangan kita ingat manusia Rasulullah tu manusia biasa. Dia manusia luar biasa. Memang dalam Quran Allah suruh sebut, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilayya. Kita dengar ayat-ayat tu. Katakan Muhammad, Kul apa? Innama ana basyarum. Katakan kau ni manusia sama, basyar, manusia sama, ada hidung, ada mata, ada telinga. Kau bukan malaikat. Nabi disuruh oleh Allah berkata kul innama ana basyarum. Kita kena ingat, makna dia memang kita dengar ayat-ayat, jangan baca ayat pertama tu tak lengkap. Mislukum yuha ilayya annama. Tu ni nak kita nak tahu. Namun kepada Nabi Muhammad SAW dibagi wahyu. Beza. Beza. Mula-mula suruh kata sama. Muhammad kul innama, katakan kul innama ana basyar, sama. Kemudian mislukum yuha ilayya, namun itu yang kita perlu fahami, manusia yang luar biasa. Kerana dididik akhlak dia oleh Allah Subhanahu. Allah tu maha baik, Allah maha sabar. Semua berada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maha baik tu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Pasal didikan Allah, tentu dia curah downloadkan dari diri Allah menjadikan ibaratnya Muhammad bayang-bayang Allah. Jangan kata Allah ada dua pula. Itu barang bayang Allah. Apa yang Nabi cakap itu semua dari Allah SWT. Sebab dia dah tak ada keakuan
Gua Hira dah disuluk, dididik oleh Allah supaya engkau jangan mengadu kepada yang lain selain aku. 24 jam sentiasa Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Ataupun siapa-siapa yang datang nak bagi apa pun semua, dia harus beritahu kepada Allah. Jadi itu yang datang malaikat tadi, Iqra Muhammad, Iqra. Nabi SAW di dalam gua Hira tak mahu sebut. Bukan tak boleh sebut. Kan kita kata Nabi, mengapa tak boleh sebut? Susah sangat. Iqra bukan susah sangat. Sebelum ni boleh pula. Tapi Nabi SAW solok dia dah berdisiplin akhlak dengan Allah. Kalau Allah tak suruh sebut, aku tak sebut. Didikkan akhlak tu tadi. Allah kata dah 3 kali baru Allah Ta'ala kata ikutlah Muhammad, itu daripada aku juga. Baru Nabi Muhammad ikut apa yang diucap oleh malaikat Jibril. Nampak? Punya halus. Jadi kita kena faham, kita jangan ikut apa pun sekeliling kita ataupun dalaman kita yang bukan daripada Allah. Maka itu kita kena buang keakuan diri. Itu cara yang Allah SWT didik kita juga. La ilaha illallah tu didikkan Allah. La ilaha illallah tu Allah mendidik supaya jangan ada keakuan diri. La ilaha semua tak ada. Tuhan pun tak ada. Siapa yang mengaku ada ilmu pun tidak. Melainkan illallah. Kita bergantung luar dan dalam kita semata-mata kepada Allah. Dan berapa banyak dah kita buat kerosakan. Kerosakan tu adalah punca kemalangan, itu adalah atas diri kita itu. Yang sombong, yang angkuh, yang dah dibagi kudrat oleh Allah, dibagi kehendak oleh Allah, dibagi ilmu. Sombong kita kata, kita punya ilmu. Kita hebat, dah dibagi kudrat, dah dibagi buat kebaikan. Kita mengaku itu kebaikan kita. Dah dibagi tadi keturunan yang baik. Kita mengaku keturunan kita yang baik. Sombong. Padahal keturunan yang paling baik adalah kita lenyapkan diri kita dan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, keturunan yang paling tinggi. Kita datang dari Allah. Akan Allah tu mempunyai anak. Bukan. Kita datang dari Allah. Allah yang jadikan kita bukan anak Allah, tapi nak mentajalikan dirinya. Itu datang dari aku. Innalillah. Jadi dia tidak nak. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi disuruh kata juga kul huwallahu ahad. Kul innama ana basyarum. Jadi kena faham, bila kata kul dalam Quran mengatakan supaya bersumpahlah. Bersumpahlah kul tu tadi. Katakanlah bahawa dari kata-kata aku itu aku yang esa. Sama ya aku jadikan. Kul innama sama ya antara manusia aku jadikan, sama ya daripada tanah, daripada semua. Kul innama basyar, manusia, tanah, api, air, angin, tanah. Sama aja. Namun berbeza dia bila engkau hilangkan keakuan diri engkau, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Maka akan datang wahyu daripada Allah. Bukanlah kita Nabi. Tapi wahyu tu adalah menunjukkan bila dah tak ada keakuan diri, semuanya kita ni dari inna lillahi wa inna ilaihi. Dari Allah dan akan kita pulangkan balik kepada Allah. Sesungguhnya kita tidak ada. Dialah yang mengesakan dirinya. Qul huwallahu, baru kita katakan. Bukan kita berkata-kata, tetapi kalam dia mengatakan dia yang esa. Tak ada siapa pun yang boleh mengatakan Allah tu esa, melainkan tak lain kata-kata kalam yang disebut tu adalah kalam dia juga. Yang nak dengar pun dia jadikan pendengaran kepada kita, bukanlah kita mendengar, tetapi pendengaran tu adalah dia juga yang nak mendengar. Kul huwallahu ahad, aku yang esa, dia balik merasakan dia yang dengar, dia yang esa. Dia memuji sami Allahu liman hamidah. Dia yang memuji atas diri dia sendiri. Bila kita dah faham, baru kita tahu ya Allah selama ni hari engkau lah dengan diri engkau pun. Walaupun Allah SWT menciptakan sekalian alam ni, tapi tetap menunjukkan dia lah. Atas cerita dia lah kita nampak.
Jadi orang yang dah jadi ahli tauhid ni, dia tidak mandang sesuatu ciptaan Allah. Orang yang betul-betul ahli tauhid, ahli Allah, dia dah berhenti jadi memandang sesuatu tu, melainkan dia nampak sesuatu itu tercipta, dia tidak nampak yang tercipta, dia nampak pencipta. Itu orang betul-betul ahli tauhid ni, ahli Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para wali-waliullah, arif billah, mereka ni semua ahli tauhid. Yang kita tak kenal pula, yang kata pula ilmu si Hajiz pula. Ni bukan ilmu saya, ni ilmu sejak Nabi Adam lah lagi. La ilaha illallah. Cuma sekarang ni dah mula ketinggalan. Orang yang nak menceritakan benar-benar hak, yang sebenar-benar hak ni tadi, yang Allah Ta'ala hendakkan setiap dijadikan makhluknya untuk tak lain menyembah kepada Allah. Menyembah macam mana? Menyembah supaya kita tak merasa ada keakuan diri. Itu nama menyembah. Ataupun mengabdikan diri kepada Allah. Itu bukanlah kita, tapi abdi itu tak ada apa benda, tapi abdi dia dengan dirinya sendiri, tak lain. Itu yang harus kita faham. Nikmatnya bila kita faham tu tadi, ya Allah, rupanya kita ni cerita-cerita apa pun daripada Nabi Adam 124,000 Nabi hingga Rasulullah, tambah lagi cerita-cerita lagi yang banyak kita tidak tahu. Semuanya tadi cerita-cerita Allah yang ulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Ustaz apa macam mana Ustaz? 7 yang diulang-ulang, Allah Ta'ala kata. Ulang-ulang lah cerita Nabi Adam. Semua 124,000. Semua dalam cerita sekarang ni semua diulang-ulang. Ulang-ulang ni kerana hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallim. 7 diulang-ulang. Mana ada gunakan hidup lain kan? Hidup yang dijadikan siapa-siapa para Nabi semua daripada menceritakan hidup cerita dia. Dalam tu ada kehendak, dalam tu ada kudrat, betul? Dalam tu ada lagi pendengaran, dalam tu ada penglihatan, dalam tu ada kalam. 7 diulang. Cuba dalam mimpi bawa tak bawa? Bawa juga dalam mimpi tu, 7 diulang-ulang juga. Tu tadi. Masuk dalam kubur, dia masukkan balik, dipasuk 7 sifat tu ada juga. Tu diulang-ulang, 7 yang diulang-ulang. Cuba kita renungkan apa itu yang diulang-ulang. Inilah kita selalu pakai hak dia, kita nak mengaku. Maka tu Allah Ta'ala kata 7 diulang-ulang. Adakah hak engkau? 7 diulang-ulang tu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Semua dalam diri kita adalah Rabbil Alamin. Sekalian Tuhan sekalian alam. Bila kita kenal, kita bukan Tuhan, tapi sekalian yang ada pada kita ini adalah Dia. Bukanlah nanti saja kata dah mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan. Kita ni tak ada cerita dia semua. Dalam diri kita ni ada makam apa tu? Alam roh, alam insan, alam ihsan. Alam apa lagi tu? 7 juga alam tu diulang-ulang juga. Dalam diri kita, di luar pun sama juga. Rabbil Alamin, sekian alam juga. Jadi kita duduk kat mana? Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, tidaklah kita duduk di luar, tidaklah duduk di dalam, dan tidak ada di mana-mana, melainkan yang ada hanya laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dia bernama, diri kita adalah tidak boleh diumpamakan, tak boleh diserupakan. Jadi duduk kat mana? Duduk di tempat yang maknanya tak dapat kita ucapkan. Kerana dialah menjadikan sekalian alam ini, di luar dan di dalam, semuanya dia yang menjadikan. Jadi di mana pun kita berada, di situlah sentiasa Allah SWT mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan dicari, sebab dia tak pernah tinggalkan kita, jangan cari. Dia menjadikan sekalian wajah, tapi jangan dicari wajahnya. Jadi jangan kita cari wajah Allah, sebab dia menjadikan segala wajah. Jadi segala yang kita lihat tadi, ini wajah tu, wajhiya lillazi fataras samawati wal ard.
Kita menghadapkan wajah yang menjadikan 7 petala langit ni semua ada wajah, 7 petala bumi ada wajah. Wajah tu yang kita menghadap. Ini wajah tu wajhiya lillazi ataras samawati wal ard. Kita mengakui betul-betul. Kemana pun 7 lapis langit, 7 alam, apa pun di situ wajahul Allah. Jadi jangan dicari. Jangan dicari dan jangan diumpamakan baik yang di langit baru di bumi wajahnya serupa. Tak boleh. Cukup kita mengetahui bahawa dia yang menjadikan segala wajah termasuk wajah kita. Dan apa yang kita pandang tadi semuanya malaikat ke apa, itu menunjukkan dia yang menjadikan wajah. Jangan kita pandang wajah sesuatu itu melainkan wajhul Allah. Apa maksudnya? Bila kita pandang sesuatu Kaabah kita panggil. Kita tak pandang Kaabah tu, kita panggil pencipta Kaabah tu tadi. Kalau kita pandang Kaabah, kita pandang Kaabah, makna kita dah menghadap kiblat kita kepada Kaabah, batal. Jadi kita kena pandang Kaabah tu Allahu Akbar, jangan dulu. Pandangkan kepada siapa pencipta Kaabah tu tadi hingga tak ada dah Kaabah tu, yang ada hanya Allah. Jadi kita mengangkat bukan kita Allahu Akbar, baru kiblat kita betul. Barang di mana kita hadapkan, di situ wajahul Allah. Di mana akal kita pergi jauh, balik rumah, balik kampung, balik jauh semana dia berhenti, di situ tak lain wajahullah. Ya, maknanya kita dah dibukakan oleh Allah rahsia-rahsia. Allah bukan menjadikan semua sekian alam ni Allah nak membuat kita ni maknanya terhijab dengan Allah, bukan. Allah menjadikan sekalian alam ni 7 lapis langit, 7 lapis seisi-isinya nak nyatakan dirinya, tetapi kita tadi membuat hijab. Kita yang membuat hijab. Allah menjadikan sekalian alam ni supaya kita nampak wajah Allah. Sebab dia menjadikan sekian alam. Jangan kau nampak yang mencipta, yang dicipta tu, tapi yang mencipta tu yang kita harus nampak. Baru kita faham. Kalau kita nampaklah karen ni ada kuasa, tak nampak mana ada karen. Nampak tak kuasa karen tu? Tapi kita tahu dia ambil karen tu daripada air. Air pun kita tak nampak kuasa air tu. Tapi siapa yang menjadikan air tu tadi? Qudratullah. Jadi adakah kita nampak lagi kipas tu ada kuasa? Kuasa kuda lah, kuasa ni macam-macam kita nak dileka kan. Kuasa Allah lah. Jadi kita dah maknanya dah duduk betul-betul dah jadi orang ahli Allah. Allah dah perkenalkan diri kita. Kita tak mau lagi apa pun yang kita lihat, apa pun yang kita dengar, semuanya dah tak ada lain dah, Allah dah. Kita dah ikat mati bahawasanya dah tak ada lain dah. Kita nak sebutkan lagi dah. Apa pun semua yang Allah nyatakan di 7 lapis langit, 7 lapis, seisinya semua menyatakan diri Allah. Allah tak nak kita ni terhijab. Macam-macam Allah ciptakan supaya kita jangan nampak yang lain lagi. Akulah pencipta dia. Cubalah kita renungkan. Kalau kereta tu tadi, sebutkan yang bukan bahagian yang daripada Allah. Kita kata besi. Besi tu ada asal daripada perut bumi, daripada Allah jadikan besi tu. Kita kata tayar kereta boleh getah daripada pokok. Allah juga. Jadi sebutkanlah apa yang bukan daripada Allah SWT kereta tu tadi. Yang Allah mengaku, kita tahulah. Berlayar perahu di lautan kepunyaan Allah. Allah mengaku perahu. Kita tak percaya apa pula Allah Ta'ala kata perahu ni Allah punya. Kita yang buat kapal ni, kita tersilap. Kau buat kapal daripada mana? Pokok, kayu kan? Pokok siapa jadikan? Maka layaklah Allah mengaku semua. So Allah Ta'ala punya. Bila tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, payahlah nak cakap. Kita dah lama sangat mengaku kita yang mempunyai. Dah jadi Firaun, dah jadi keras dah. Aku Rabbukumul Allah, dah mengaku Tuhan dah. Pasal kudrat tu dah sebati sangat, kita kata.
Kita tak mau la ilaha illallah betul-betul tak ada semua tu. Semua Allah punya. Kepunyaan Allah. Jadi kalau kita tahu, kita kalau kerja kerajaan, hak kerajaan tahu pula kita tak boleh bawa balai rumah. Melainkan minta izin. Ni hak kerajaan. Termasuk habis. Saidina Umar, dia jadi khalifah. Nak urusan apa? Urusan kerajaan. Okey, dia hidupkan pelita. Ni nak datang urusan apa? Ni urusan peribadi je. Baik, dia tutup pelita. Kenapa tak hidupkan pelita? Gelap ni. Ni tak boleh, ni kerajaan punya. Begitu halus sekali dia mengira tadi. Hak-hak tu tadi. Itu orang yang kenal diri, kenal Allah. Sayyidina Umar dan sahabat Nabi yang lain. Mereka jaga amanah betul-betul. Menunjukkan bahawa setiap diri kita, diri dia tu nafas dia naik dan turun pun dia hargai betul-betul. Sebab itu hak Allah. Menaikkan kita, menurunkan nafas kita, berhentikan. Yang boleh saya ni bercakap, yang boleh tuan-tuan ni berdengar ni, siapa punya pendengaran? Ke tuan-tuan perempuan dengar tu dengan pendengaran tuan-tuan sendiri? Tak. Kalau tidak baginya kita mendengar, kita akan dengar yang lain. Tapi pendengaran tu hak Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tidak mengetahui? Khalaqa, aku yang menjadikan pendengaran tu. Apakah aku yang menciptakan tu? Sesuatu tu yang jelas, yang tak jelas, yang zahir, yang batin, yang gaib. Aku yang jadi. Aku tidak tahu, kata Allah. Yang halus-halus pun aku yang ciptakan. Takkan aku yang tak tahu, Allah Ta'ala kata. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang halus, yang alam khabir sekalipun Allah SWT, dia yang ciptakan, takkanlah dia tak tahu. Jadi itu jangan lagi kita nak mencari Allah. Macam kita makan manis, jangan carilah manis tu. Dan memang kita makan gula manis, dan kita makan garam masin, janganlah tarik masin tu. Tapi ingatlah, siapa yang bagi kita rasa masin? Siapa yang bagi kita rasa manis? Jadi kita menyebut nama Allah, ingatlah bahawa dialah yang bagi kita ingat nama dia. Rasa tu tadi. Kalau tak dibagi rasa untuk sebut nama dia, kita tak mampu sebut nama Allah. Jadi setiap kita Allahu Akbar, dia yang membesarkan diri dia. Dia yang mengangkatkan tangan kita ni, dia yang angkat, bukan kita. Kita tak ada daya upah. Itu nama dikatakan orang yang solat tenggelam, tak ada keakuan diri, solat lah tu. Dan dia akan menjaga solat selepas solat dia sempurna. Keluar solat, dia luar daripada solat, tetap dia bersolat. Solat dia di dalam solat dibawakan di luar solat. Dia ada kekusyukannya. Sentiasa dia rasakan gerakan dia, gerak Allah. Rukuk dia, rukuk Allah. Semua Allah akan gerak. Semua dia rasakan, tak ada keakuan diri dia. Itu nama khusyuk wa tawadu. Jadi dia tambah dengan ayat-ayat, bacaan-bacaan. Bertambahkan lagi dia khusyuk wa tawadu. Jadi keluar pun sama juga. Setiap apa dia cakap, setiap apa dia lihat, setiap apa dia dengar, sama macam mana dia buat dalam solat tu tadi. Itu nama inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah dah. Tapi kalau kita solat masih lagi solat kelalaian, tak kenal diri, kita rasa kita mengaku kita rasa kita yang sujud, kita yang maknanya itu kelalaian. Kita ada keakuan diri. Maka kelalaian, maka kita dalam solat tu sendiri azab dah. Bukan saya tak bagi solat, bukan Allah tak bagi. Allah tak mahu kita di dalam solat kita kelain. Kita ucapkan dah. Kita kata, aku dah tak nak mengadu pada engkau lah. Ibarat gitu. Kita tak boleh. Kita ucapkan perkataan yang sungguh bahaya. Kita tak nak mengadu kepada Allah lagi. Kita rasa kita boleh buat sendiri. Allah Ta'ala kata, bumi aku ni, ni bumi ni kepunyaan aku. Kau carilah bumi lain boleh? Jangan kau berbalah-balah dengan Allah. Allah tu yang jadikan kau. Allah yang menyusun kehidupan kau.
Engkau cuba nak menyusun hidup kau sendiri dengan kau rasa engkau lah Tuhan, kau yang boleh buat. Maka Allah Ta'ala kata, bumi ni, bumi aku, kau pergi duduk bumi lain boleh. Tapi Allah tak pernah lagi halau kita. Allah bagi kasih Allah maha sabar. Maha sabar Allah. Lihat perangai kita ni. Maha sabar Allah. Maha sabar. Dia bagi lagi. Kita menjawab, kita cakap. Allah tak berkata, kau pergilah cari bumi. Allah tak pernah halau kita. Tapi kita kena ingat, kalau Allah tadi, kalau di bumi Allah ada hak, kau pergilah cari bumi lain. Nak cari bumi lain mana? Itu pasal kita kena faham betul-betul. Ya, kasih sayang Allah ni terlalu tinggi. Ya, kalau bagaimanapun biadab kita, akhlak kita buruk, masih lagi Allah memberikan keampunan, bagi peluang kepada kita untuk kembali kepada Allah. Menunggu pula tu Allah. Menunggu. Allah bagi lagi, kita berbuat maksiat kepada Allah. Allah bagi kasih sayang. Bagi lagi. Setiap hari, setiap detik, bagi bermacam-macam nikmat. Bagi hidup, bagi nikmat, melihat nikmat. Macam-macam tak mampu kita hitung. Kita gunakan tu untuk berbuat maksiat. Membuatkan kita ni tadi, sebenarnya Allah pun bagi kita faham. Maknanya kita buat silap, dia bagi kita faham, kesedaran. Punya maha baik dan maha sabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar betul Allah Ta'ala. Jadi kita biarlah jadi manusia yang sebelum kita wafat kita sedar. Cukuplah tu. Kita tak tahu besok ke kejap lagi nyawa kita cabut. Jadi sudahlah. Duk sibuk nak politik, nak sibuk nak apa semua ni. Nak pegang kerajaan ni, nak pegang kerajaan tu, nak pegang ni, ya Allah. Sanggup kita lupakan Allah tu nombor satu. Allah tu nombor satu. Bukan politik, bukan ni, bukan tu, bukan Allah nombor satu. Bukan tak boleh politik, tapi nombor satukan Allah. Ini kita nombor satukan selain daripada Allah. Lepas tu kita tenang-tenang. Sian kita ni. Kita telah menzalimi. Kemalangan tu bukanlah daripada Allah. Kemalangan tu atas diri kalian masing-masing. Kerana kalian tidak mahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki Allah pada kalian tu baik. Tapi kalian menukarkannya dengan kemalangan yang kalian sendiri buat. Sudahlah tu. Tak ada erti sudah ke? Sampai bila? Allah sentiasa menginginkan kita kembali bertaubat, menjaga diri kepada Allah, tempat yang paling selamat. Kita masih rasa macam aman pula rasa. Kita kata nantilah, tunggulah, nanti aku cukup duit ni, yang cukup ni aku dapat pegang ni. Tak juga. Itu semua kata-kata dusta. Kata-kata yang menyebabkan kita akan bertambah menerima kemalangan. Kemalangan tu apa? Azab di dunia lagi. Kita mintakan supaya kita tak nak terima azab. Azab tu bila kau rasa keakuan diri, kau lupa pada Allah, tak mengesahkan Allah. Itu azab. Kau menombor satukan selain daripada Allah, azab. Dia tentu-tentulah kalau kamu minta pada jauhkan Allah daripada azab, tapi perangai kamu menerima nakkan azab dan merasai azab. Tapi kamu tak sedar, kalian tak sedar disebabkan mata kalian tu mata penglihatan, bukan mata penglihatan zahir, mata penglihatan yang dalam diri kamu tu buta. Kerana kamu menutupi, bukan Allah yang tutup. Kamu yang tutup mata kamu, tutup. Lama betul-betul tertutup, Allah tutupkan lagi. Lama kamu tak nampak kebenaran, tak nampak Allah. Lepas tu kamu nak salahkan tu, salahkan ni. Tak ada. Sebenarnya puncanya kemalangan tu, azab tu adalah diri kamu sendiri. Sudahlah tu, jalannya adalah kembali kepada Allah. Jangan duduk lama-lama situ. Allah dah bagi bas hidayah, nunggu tu cepat naik. Jangan dah sampai sakaratul maut, tak tahu sekejap lagi besok kita akan dicabut nyawa, tak sempat, tak boleh nak cakap apa dah, menyesal, mengeluarkan air mata darah pun tak guna dah. Selagi sekarang ni Allah masih sayang lagi. Rasulullah masih memberikan syafaat kepada kita. Wali-wali Allah sentiasa menginginkan, mendoakan kita, baik yang telah pergi, baik yang masih hidup. Sentiasa mendoakan kita siang, malam, pagi, petang untuk dapat hidayah Allah. Kita lagi lengah-lengah, lagi lalai-lalai lagi. Sudah tak ada ke mana semua ni.
melainkan kita dapat duduk kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mudah-mudahan peringatan ini membawakan kita bertambah pengetahuan di sisi Allah, menyebabkan kita bertambah baik akhlak kita dengan Allah, bertambah baik kita dengan makhluk semua sekalian alam, insya-Allah. Kita bagi pencerahan kepada Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif untuk memberi pencerahan. Ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. 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 Sallu ala Rasulillah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ada satu orang sahabat kita minta kita doakan anak dia selamat. Nama dia Hanis Hanani binti Azizi. Akan menyambung pelajarannya besok. Sama-sama kita doakan perjalanannya selamat dan pulang sebagai seorang arif billah. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di negeri Perlis ni selalu melaung-laungkan Islam itu mudah. Islam itu mudah, Islam itu mudah. Memang betul pun Islam itu agama yang mudah, bukan menyusahkan. Kalaulah susah, hanya ingin mengawal, bukan menghalang. Itulah dia agama Islam, agama yang mudah, bukannya payah. Jadi punyalah tak susahnya agama Islam ini sehingga tahap sebenarnya mengaji tauhid pun bukanlah payah. Bukan payah mengaji tauhid. Walaupun kitab-kitab tauhid ini begitu banyak, kalau dihimpunkan mungkin penuh rumah ni kitab tauhid. Belum bicara kita pasal ilmu kalam lagi. Dalam pembicaraan pasal ilmu kalam, itulah yang menjadikan bercambahnya ilmu berkenaan dengan ilmu mengenal Allah ni. Jadi ilmu tauhid ini yang Allah Subhanahu Wa Taala jamu kita pada pagi ini. Tengok saudara-saudara sekalian, kita tak menggunakan satu kitab pun. Kita tak bawa satu kitab pun. Tetapi perkara yang diketengahkan ini adalah kesimpulan bagi semua kitab. Bukan kata salah mengaji kitab. Tak salah. Memang silakan mengaji. Kalau di Universiti Al-Azhar itu mengaji pasal tauhid ini bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi tak habis-habis. Macam-macam ilmu di bawah cabang ilmu tauhid ni. Bermula dengan ilmu lughahnya, ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya, ilmu naik ilmu firaqnya, al-milal wan nihalnya. Kemudian matan-matan lah, matan-matan kitab tauhid, Ummu Barahinnya, kitab Faridatul Faraidnya, kitab matan-matan yang banyak-banyak lah kitab tauhid. Jadi kesimpulan bagi keseluruhan cerita itu ialah yang paling pentingnya ialah buahnya.
iaitu kita nak minta Allah SWT memberikan kita rasa ketauhidan itu. Dan di kemuncak ataupun di hujung senapang itu ada barrel, ada pisau apa, pisau bayonet. Ilmu tauhid tu, hujung dia tu ialah menghilangkan keakuan diri, merasai apa dia tu, wajibal wujud. Di situ puncak kenikmatan bagi ilmu tauhid. Sedapnya mengaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid bukanlah satu benda yang payah. Duduk mai tadah telinga, bukakan dada, tumpukan perhatian, tajamkan fikiran, serah kepada Allah seluruh jiwa dan raga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matikan diri, khusyukkan raga, macam kita solat. Nanti akan dapatlah tafsiran bagi solat, iaitu latihan untuk mati, yang mana mati itu adalah destinasi yang perlu kita persiapkan diri. Jikalau kita nak pergi ke satu-satu tempat, satu-satu destinasi, sudah pasti kita menyiapkan diri kita. Daripada pakaiannya, daripada visanya, daripada tiketnya. Kalau tak buat persiapan, berkemungkinan besar insya-Allah tak sampai. Kenderaannya, minyaknya, cek minyak hitam, air radiatornya, tayar ada angin tak ada angin, tak pancit. Begitu juga destinasi kita yang paling agung, yang paling besar, yang paling penting, yang paling mustahak, iaitu destinasi kita yang paling utama ialah alam akhirat. Persiapan dia ialah solat. Habib, persiapan untuk kita pergi berjumpa dengan Allah, solat. Persiapan untuk kita mematikan diri. Dan solat itu boleh digunakan dalam kehidupan kita, iaitu matikan diri kita. Dalam erti kata yang lebih boleh difahami ialah khusyuk. So dalam solat, kita hanya memikirkan Allah. Bila kita berhenti memikirkan Allah, satu kesalahan. Apatah lagi memikirkan selain Allah, iaitu makhluk, satu kesalahan dalam solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi solat itu, bila kita selesai melaksanakan ibadah solat, takkanlah pula kita masuk ke alam sekular, iaitu memisahkan Allah daripada diri sendiri. Sudah tentu tidak. Sesungguhnya solat itu macam cas telefon. Cas telefon sekejap je, tak sampai 1 jam cas telefon. Tapi telefon tu nak pakai sepanjang hari, sampai habis bateri balik, cas balik. Macam itulah solat. Jadi kerja mentauhidkan Allah ni sentiasa. Bila kita cabut wayar bateri tu, masa tu nak guna. Masa tu nak guna telefon tu. Macam itulah diibaratkan mentauhidkan Allah ni. Solat itu adalah ritual mentauhidkan Allah. Majlis zikir adalah ritual mentauhidkan Allah. Majlis tauhid ini, majlis ilmu ini adalah ilmu ataupun adalah perbicaraan, adalah kalam untuk mentauhidkan Allah. Itu semua adalah ibarat
kita cas telefon sekejap je. Solat sekejap je, majlis ilmu sekejap je. Paling kuat pun 1 jam. Lepas tu bila kita selesai, kita cabut. Masa tu nak pakai. Masa tu kita nak pakai telefon kita. Masa tu kita nak pakai. Sebab itulah solat dipanggil inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Macam mana pula solat itu boleh mencegah daripada fahsyak dan munkar? Sesungguhnya pintu kepada fahsyak dan munkar itu bermula dengan keakuan diri. Pintu kepada maksiat. Lalu terbitlah pelbagai cabang-cabang maksiat yang lain bermula daripada keakuan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mentauhidkan diri kita 24 jam mengisahkan Allah. Menghilangkan keakuan diri, menafi diri, mengisbat ilahi 24 jam. Adapun segala fahsyak, segala mungkar, segala yang hitam, segala yang batil, bukanlah daripada mentauhidkan Allah, bukanlah daripada menghilangkan keakuan diri. Itu semua adalah batil. Itu semua adalah maksiat. Itu semua adalah daripada seteru Allah, musuh Allah yang terdiri daripada iblis, syaitan, jin, dajjal, yang memang telah ditugaskan, quote unquote, telah ditugaskan untuk memperkenalkan kebatilan itu apa daripada pihak Allah sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya, inayahnya dapatlah kita bersama-sama mendengarkan kalam-kalam suci, kalam-kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Suci itu apa dia? Dia menghilangkan keakuan diri dia, yang menyatakan seluruh apa jua kepada ke arah keesaan Allah SWT. Esa tunggal tak boleh nak dicampur adukkan di dalam kehidupan kita. Esa saja. Esa dia je. Jadi saya nak nyatakan sini apa yang diceritakan pada talk daripada, tak kira lah daripada tahun lepas ke, yang terbaru, terkini ke apa yang pembimbing rohani kita cakap, talkkan, perkatakan, sebenarnya saya lah, saya sendiri, dan mungkin boleh dikongsikan kepada rakan-rakan sahabat, rakan-rakan perjuangan semua sekali, perempuan, tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa yang diperkatakan oleh pembimbing rohani, dan untuk saya cakap dengan tuan-tuan ni, sebenarnya perkara-perkara itu semua dituju khas kepada saya. Saya cakap untuk ni. Sebab apa tahu? Allah Ta'ala beritahu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau saya tak telik, kalau saya kata talk ini untuk saya katakan kepada tuan-tuan dan perempuan, untuk diri orang lain, maknanya saya macam iblis. Kan? Masa tu iblis tengah jadi imam segala malaikat. Kan? Tapi dia doakan semua jangan sampai terkeluar daripada keasyikan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia terlupa doa untuk diri dia. Kan? Itu sedikit yang saya nak perkatakan. Jadi saya memikirkan tentang diri saya sebenarnya. Untuk menjaga kesucian, bahawa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni amat penting. Amat penting. Paling bahaya mengadakan keakuan azab yang seperti Ustaz Azhar bagi tahu tadi, mungkar tadi. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mungkar tu yang seperti Ustaz beritahu tadi. Itulah mungkar dan menjadi azab dalam diri kita. Itu yang kita nak. Hidup kita ni biar kita terima azab dalam hidup kita lagi ni, sebelum kita diwafatkan. Itu yang sebenarnya. Kita menilik dan meneliti diri kita untuk barulah kalam kita tu keluar, kan, cantik, masuk dalam rohaniah yang mendengar ni semua. Jadi sama-sama
jemaah Kuala Lumpur, jemaah Bacok ke jemaah Thailand terkini. Jemaah Indonesia pun ada tak salah saya. Tapi saya tengok ada ramai juga jemaah Indonesia yang ada yang melihat YouTube ni. Bila tuan-tuan dengar talk dan sampaikan pencerahan, biar menelik dalam tapi ini bahagian saya lah, maksud saya. Kalau bahagian guru-guru tu ada bahagian yang Allah Ta'ala letakkan. Dia memang untuk dibimbing, untuk Allah Ta'ala perintahkan dia untuk bimbing rohani, membimbing semua. Membimbing semua. Itu tapi bahagian saya memang menelik dalam diri saya. Dan apabila disampaikan, boleh dikongsi bersama kepada yang mendengar. Jadi yang keduanya, saya fikir di saya ni macam mana bab tidur saya kan. Banyak yang saya lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya fikir lama-lama saya dapat. Dan sampai yang saya melihat kepada cerita tentang Qais Al-Qarni kan, ada orang mengendap kat rumah dia kan, mengendap kat rumah dia. Apa benda Qais Al-Qarni ni buat? Bercinta dengan siapa sebenarnya? Rupanya dia bercinta dengan Allah, dia asyik dengan Allah punya. Jadi saya dapat sedikit yang Allah Ta'ala olahkan, kita peluk bantal peluk tu kan, bantal peluk lah. Bantal peluk tu kita peluk kan. Seperti mana kita berkehidupan dengan Allah lah. Bermanja-manja dengan Allah Ta'ala. Sikit lah saya dapat. Alhamdulillah percikan Allah Ta'ala bagi kasih sayang dia tu kan. Dapat mengubat rindu yang tersangat rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada situlah sikit-sikit yang saya dapat. Lalai tetap lalai saya ni. Saya memikirkan diri saya lah. Lalai tetap lalai. Tapi saya buat apa yang Allah Ta'ala olahkan, apa yang Allah Ta'ala gerakkan. Jangan ada selain daripada aku, Allah Ta'ala kata. Jadi tenggelam dalam lautan ahada tadi tu. Bila dia kata tenggelam ni, tak ada dah. Jadi apa pun, kita berselawat ke, kita berzikir ke, kita buat apa pun, terutama yang dikatakan Rabiul Awal ni, berselawat ni. Macam mana yang dikatakan selawat tadi kan, itulah. Pun kena menafikan keakuan diri dia. Jadi siapa yang berselawat? Fikir-fikir lah. Jadi berselawat tu dia dengan dia. Kalau dia dengan dia tu saya nak ceritakan dia dengan dia. Mana dia lah. Dia asyik pada diri. Kalau kita asyik dengan Allah, seperti mana dia asyik pada diri dia sendiri. Tu sebenarnya. Dia kena tekankan betul-betul. Jangan ada keakuan diri kita. Betul-betul. Saya berkongsi dengan keluarga saya, dengan rakan-rakan yang nak mendengar benda ni, walaupun terlalu sedikit, 2 orang je pun. Kalau kawan saya yang satu kerja dengan saya kan, 2 orang, 3 orang gitulah. Tapi tak apalah. Percikkan tu kita harap, bukan harap lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalam-kalam yang dikatakan tak ada keakuan diri ni, menyatakan ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, menjadikan satu pancaran-pancaran nur cahaya yang menyinari seluruh muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, agar kita diperkukuhkan, diperteguhkan, yang mana ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni ramai yang tinggalkan. Jadi kita doakanlah bersama-sama, walaupun Allah Ta'ala kata illa qalillah, terlalu sedikit, tapi kita tetap berjalan terus macam mana Rasulullah SAW memikirkan umat dia, sujud sampai sekarang kan. Kita tak lahir lagi, dia dah sebut nama kita dah, doakan kita, alhamdulillah. Tapi kenapa kan, kenapa kita, saya sendiri, dan tak tahulah saya nak cakap kan, lupa benda tu kan. Rasulullah cakap suruh tenggelam kan. Dia tu cakap tenggelam sampai mula-mula dan seterusnya, dia akan ada proses dia sampai dia tenggelam. Dia tak ada ingat keakuan diri dia. Yang bawa kita kepada menghala tujukan ke arah keesaan itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenderaan yang bawa kita kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rasa kita nak asyik, nak bawa kepada keesaan. Bukan hak kita, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenderaan ni siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul lah yang dikatakan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kun zatul muntala, zatul ha, tadi itu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, asyik dalam diri dia. Bila kita sebut benda ni, pasti dapat ke dalam rohaniah yang nak mendengar, nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara kita, sahabat kita, teman-teman kita, Ustaz Auza'i Al-Masri, Syekh Latif, semua itu daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi. Untuk kita beruntung sama-sama mengajakkan, mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri sendiri. Tak lain. Wa man ahsan qaulan min da'a ila Allah. Tak ada lain perkataan yang lebih baik, kata Allah, yang mengajakkan kepada ke arah keesaan Allah. Di mana yang terbaik Allah sendiri. Jadi tak lain. Kita sama-samalah mengajakkan lagi ke arah da'i ilallah. Dan da'i ilallah tu harus ikhlas, harus betul-betul, bukan ada selain daripada sesuatu. Kita jadi dakwah kita tanpa kita nak mengharapkan upah tu susah. Jadi bila kita bercakap nanti, mana boleh. Aku ada anak isteri, aku ada kereta, nak bayar sewa kereta, insurans kereta, road tax kereta, bulan-bulan nak bayar duit kereta. Habis kalau aku berdakwah ni, aku tak ambil gaji, macam mana aku nak bayar semua tu semua? Kita suka beralasan gitu. Tapi kita amalkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita sebut tapi kita tak dapat amalkan betul-betul. Orang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maknanya bertakwa tu betul-betul kita yakin Allah yang memberi kita rezeki. Kita takwa betul-betul. Takut, harap hanya kepada Allah. Raja' wa raja'na ilallah. Pengharapan kita betul-betul kepada Allah, bukan kepada upah. Wa raja'na ilallah. Padamu ya Allah harapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau ya Allah aku serahkan diriku. Tunduk, buduk 100%. Wa iyyaka nasta'in. Benar-benar kita betul-betul tak mahu ada keakuan diri lagi. Jadi mengapa lagi kita rasa kita nak menyusun hidup kita, kita kata aku perlu ambil upah ni, aku perlu ambil upah ni. Bukan saya kata ambil upah tu tak boleh. Tapi kalau kita masih duduk takut tu, maka kita tak dapat kemanisan yang betul-betul dengan Allah. Yang mana Allah Ta'ala kata, kalau kita minta upah dapat 1,000, kita minta upah dapat 1,000, tapi kalau kita serahkan takwa betul-betul kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki tanpa kita sadari, banyak maknanya puas daripada Allah. Tanpa kita sangka. Sebab kita dah maknanya kita tumpu kepada sesuatu upah, mana kita dah tak nampak Allah, kita nampak wah. Tapi memang betul orang yang kaji bahagian fiqh ni zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, memang dia akan tambah kepada pendakwa-pendakwa ni gaji. Pada Sayyidina Umar pun gitu juga. Masalahnya pendakwa-pendakwa ni kekurangan untuk memberi bahan-bahan makanan. Jadi membuat mesyuarat dan Sayyidina Umar tetapkan untuk kita naikkan gaji mereka. Memang tu dalam fiqh. Memang. Tapi cuba tanyalah Sayyidina Umar tu dia terima gaji kita. Tak? Untuk orang dua Umar ada berfikiran gitu. Tapi kalau untuk dirinya dia tak begitu. Anak dia sendiri pun pakaian tu tadi koyak-koyak, orang ketawa kan anak Sayyidina Umar tu. Sebab pakaian dia dah beberapa banyak tampalan dah. Dia khalifah. Nampak? Jadi mana satunya kita nak ikut orang awam zaman Sayyidina Umar ke ataupun Sayyidina Umarnya tadi? Ya. Jadi kita nak kuat gitulah.
Kita kata Nabi Sulaiman tu kaya. Tetapi kalau Nabi Sulaiman tu dia tak mengingatkan dia tu kaya. Tapi dia mengingatkan ini adalah hak-hak yang nak akan diamanahkan, nak dibah, bukan hak dia. Ini semua daripada Allah. Kita kena gitu. Ambil yang seperlunya sebenarnya. Tapi kita ni hawa nafsu. Bila gaji dah 1,000 nak naik 2,000. 2,000 nak 3,000. Tak cukup lagi. Tak cukup. Maknanya sampai ke 10,000, 20,000 pun tak cukup lagi. Kita nampak benda tu, duit tu yang mencukupkan kita. Kita tak nampak Allah tu yang cukupkan kita. Itulah maksud saya, bukanlah tak boleh terima gaji. Tapi kalau kita dah sandarkan tu lama-lama, mula-mula datang kuliah masjid, macam saya lah datang, kita tak ambil duit. Dia orang bagi pun kita tak ambil. Wah, ni baik ni, tak apa, kita try lagi. Lama-lama saya pun dah terambil. Dah lama sangat, dah 2 tahun kan, ambil lah, ni dah lama free je. Ambil. Sekali dah ambil, dah jadi ketagih. Bila dia dah tak bagi, dah mula pula kita kata dalam hati, asal dia tak bagi minggu ni, terlupa ke? Minggu depan dia panggil lagi datang, tak bagi lagi. Dah mula kita dah mengungkit dah. Apa ni tak bagi? Dah. Jiwa kita dah jadi lain. Kita tu dengan Allah waktu tu macam mana? Maknanya kita seolah-olah kita menolak Allah. Kita menolak Allah seolah-olah. Kita nampak benda tu mustahak. Allah tu tak mustahak. Mula kita buat masalah dengan Allah SWT. Kita buat masalah tu. Itu yang ditakuti oleh orang arif billah, wali-wali Allah. Para rasul, para nabi dah memang dia tak ada sifat tu dah. Para rasul tak pernah ada dalam poket dia duit. Tak ada. Rasulullah tak pernah bawa ada duit ke ada dinar, tak ada. Sebelum balik rumah Rasulullah dah, kalau ada sikit-sikit cepat dia agihkan. Balik rumah tak pernah ada. Pergi pun tak ada buat. Rasulullah SAW. Orang bagi duit apa semua banyak, pergi Baitul Mal. Dia tak bawa balik rumah 1 sen pun. Kita dengan duit memang tak ada, tapi kad kredit penuh. Kita kan. Tu. Jadi boleh tahu, tengoklah diri masing-masing. Kalau kita nak rasa betul-betul kemanisan iman kita, lazatnya berhidupan dengan Allah, buatlah. Buatlah gitu. Jangan kita mengharapkan. Selain harapan kita pada Allah, bukanlah maknanya kita kalau tak ambil gaji 1,000 tu maknanya kita miskin. Bukan. Sebenarnya Allah nak bagi lebih. Saya nak ceritakan tadi, kalau kita tak ambil upah, tak fikirkan upah, Allah yang di sisi Allah nak bagi tu lebih besar dan berkatnya tadi. Kita tak tahu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita tak tahu rezeki. Berupa rezeki hidup kita rasa nikmat dengan Allah. Itu yang paling nombor 1. Upah yang paling best sekali adalah kita rasa syok dengan Allah, asyik dengan Allah. Kita kena macam mana, ujian berat macam mana, tapi hati kita tetap tenang, asyik. Itulah rezeki yang paling besar sekali. Upah dia. Bukan berbentuk wang ringgit yang kita rasa macam itulah yang akan dapat menyelesaikan. Bukan, salah kita, syirik kita tu. Ubahlah. Jadi saya bukan nak memaksa. Kalau kita nak kualiti ilmu kita sampaikan kepada santri-santri, pelajar-pelajar kita, siapa-siapa manusia, perlu betul-betul seperti cara Rasulullah SAW, tak pernah ambil upah, tak pernah fikirkan upah. Seperti juga sahabat-sahabat mengikut jejak langkah wali-wali Allah itu. Dia tak ada dalam fikirannya apa yang aku nak dapat daripada orang ni. Tapi memikirkan apa yang aku perlu bagi pada santriku. Apa yang perlu aku bagi. Itu yang dipikirkan. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai situ dulu, sama-sama lah kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Bertambah kita mendengar talk ni, bertambah kita berakhlak baik dengan Allah, lagi bertambah baik, lagi haluskan bertambah baik. Baru kita nampak banyak cacat celah, akhlak buruk kita, kemalangan yang kita buat dengan Allah. Biadab kita dengan Allah baru bertambah banyak. Dan kita nak perbaiki lagi insya-Allah ini dengan cara kita belajar talk ni. Langsung kita dibagi pengetahuan dan kekuatan oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Terima kasih atas pendengar semua. Sama-samalah kita. Saya ni bukan siapa-siapa, kita semua adalah hamba Allah. Dan apa yang datang pada kita adalah daripada Allah, amaliakanlah. Itulah keberuntungan. Semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu, kembali kepada Allah SWT.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa afu minkum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina.